Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula bersama dengan Cikgu Wani pada hari ini. Okay, jadi pada hari ini Cikgu nak sambung semula dengan topik pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan matematik pengguna, iaitu tentang bagaimana kita nak selesaikan masalah yang melibatkan pinjaman. Okey, jadi sebelum ni cikgu dah ajar macam mana kita nak kira faedah sama rata, bagaimana kita nak kira faedah atas baki. Jadi kita nak tengok soalan pula. Jadi ini adalah yang melibatkan bagaimana kita nak selesaikan masalah yang melibatkan pinjaman. Jadi pada akhir pembelajaran anda akan dapat bagaimana nak selesaikan masalah yang melibatkan pinjaman. Contoh, kita pergi pada contoh. Jadi kat sini ada dua contoh, contoh 21 dan contoh 22. Contoh 21 lebih kepada soalan umum lah. Okey, Amira. Oh, tadi Azlan. Kelas sebelum ni Azlan. Yang ni Amira pula. Jadi, tahniahlah Azlan dan Amira kerana namanya dipilih sebagai contoh. Okey. Amira ingin membeli sebuah kereta dan telah membayar wang pendahuluan sebanyak 4,800. Okey, baki bayaran akan dijelaskan melalui pinjaman kenderaan. Pinjaman kenderaan. Jadi, soalan. Nyatakan kelebihan dan kekurangan pinjaman kenderaan yang dipilih oleh Amira. Okey, jadi apa kelebihan dia buat pinjaman? Dia tak ada duit, tapi dia buat pinjaman. Okey, jadi kelebihan dia bayaran balik pinjaman kenderaan secara ansuran bulanan membolehkan Amira memiliki kereta tersebut. Dia tak ada duit, dia nak buat pinjaman kereta. Jadi, disebabkan dia tak ada duit sebanyak 48,000, jadi dia buat pinjaman, maka walaupun dia tak ada duit 48,000, dia dapat memiliki kereta impiannya. Okey? Jadi tak perlu membayar sekaligus dengan tunai. Logiknya macam itulah. Dan memang tak ada duit kan 48,000. Jadi kita buat pinjaman kenderaan, maka secara tidak langsungnya kita dapat duit. Maafkan cikgu, kita dapat kereta idaman. Tapi kita kena buat bayaran secara bulan-bulan. Tak perlu keluarkan duit 48,000. Lebuk kumpul duit 48,000 untuk beli kereta. Kita ada 4,800 dah memadai untuk kita memiliki sebuah kereta. Okey, ini kelebihan. Apa keburukan dia pula? Keburukan dia, kalau tak bayar bulan-bulan duit kereta, kemungkinan besar kereta boleh ditarik balik jika tak buat bayaran. Kalau tertunggak sehingga 3 bulan, 4 bulan, maka tak bayar. Dikiraan dia, ni sebab ni soalan umum, soalan yang melibatkan kita fikir secara logik, jadi tak ada kiraan lah. Tak buat bayaran, maka kereta boleh ditarik. Tak merasalah kita kereta idaman. Okey? Jadi keburukan yang kedua, jumlah bayaran balik adalah tinggi disebabkan faedah. Betul kan? Sebelum ni cikgu ada terangkan, kita nak buat bayaran, kita buat pinjaman dengan bank, maka akan ada faedah yang dikenakan oleh bank. Jadi asalnya harga kereta 48,000, jadi ada penambahan faedah yang kita kena bayar. Bukan harganya 48,000 lah, walaupun kita dah bayar 4,800. Okey, boleh faham? Ni dia nak terangkan tentang kelebihan dan keburukan sahaja. Okey, kita pergi kepada contoh yang melibatkan pengiraan. Okey. Okey, Encik Vincent mula berkhidmat sebagai seorang guru kerajaan dengan pendapatan bulanan sebanyak 2,800. Beliau membuat keputusan untuk membeli sebuah kereta baru untuk berulang-alik dari rumah ke tempat kerjanya. Beliau menghubungi dua buah bank untuk mendapatkan pinjaman sebanyak 40,000. Selain itu, setiap bulan beliau juga memerlukan 1,500 untuk menampung perbelanjaan lain.
Berikut ialah pakej pinjaman yang ditawarkan oleh dua bank kepada Encik Vincent. Okey, tengok Soalan dia apa? Kemukakan cadangan kepada Encik Vincent bank manakah yang sesuai dipilih untuk pinjaman keretanya. Okey, nyatakan alasan. Antara bank A dengan bank B, mana yang Encik Vincent kena pilih? Okey, jadi bank A kita tengok. Jumlah pinjaman A dengan B sama 40,000. Tempoh bayaran berbeza sikit. A 9 tahun, B 6 tahun. Jadi B sekejap. Kadar faedahnya satu 4.5%, satu lagi 5%. Tak perlukan menjamin. Jadi persennya nampak tinggi. Tapi tempoh bayarannya 6 tahun. Jangan terus simply persen macam sebelum ni, ada video sebelum ni cikgu dia cakap persen yang lebih tinggi sebenarnya tak bagus kan? Jangan. Tengok sebab beza dekat tempoh bayaran. Satu 9 tahun, satu 6 tahun. Kita kena kira. Okay, jadi penyelesaiannya macam mana? Dia cakap tak faedah atas baki? Tak ada kan? Jadi ini adalah faedah sama rata. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Penyelesaian pertama, faham dulu masalah. Jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Encik Vincent dengan syarat tidak membebankan. Dan strategi dia, kita kena hitung faedah bulanan dan hitung ansuran bulanan yang perlu dibayar. Dia tak cakap faedah atas baki, maka kita kena buat faedah sama rata. Okey. Boleh? Okey, strategi dia. Okey, kita tengok. Bank A. Konsep sama kan? Okey, PRT. Prinsipal dia 40,000 sebab dia tak buat bayaran pendahuluan. Dia tak ada nyatakan pun bayaran pendahuluan. 4% darab dengan 9 tahun. Jadi bila kita kira dua ni, kita akan dapat 16,200. Jadi faedah yang dikenakan oleh bank adalah 16,200. Jadi tambahkan dengan jumlah yang dipinjam 40,000 maka 56,200. 56,200. Okey, 56,200 ni jumlah yang perlu dibayar balik. Tengok bank B. Konsep yang sama tapi persen faedahnya 5% daripada 6 tahun kira 12,000. Tambahkan dengan jumlah yang dipinjam. Yang first 40,000 maka total yang dia kena bayar balik 52,000. Okey, kalau tengok dekat sini jumlah bayaran balik nampaknya macam bank B lebih kecil faedahnya. Dia kena bayar balik berbanding bank A. Tapi kena tengok yang ni satu 9 tahun, satu lagi 6 tahun. Jadi 9 kena kalikan dengan 12. 9, kenapa kali 12? Sebab setahun ada 12 bulan. Kita nak tahu bayaran ansuran bulanan. Jadi 9 kali 12, 108. Jadi daripada jumlah yang dikena bayar bahagi dengan 108 bulan. So bulan-bulannya adalah RM520.37. Berbanding bank B, bulan-bulannya adalah RM72. RM72 pula. Maafkan cikgu. Cikgu dah nampak duit je kan. Okey, 6 kali dengan 12 maka 72 bulan. So 72 bulan ni bahagikan dengan jumlah bayaran balik yang sikit ni 52,000, maka bila kita bahagikan kira-kira tekan kalkulator dapat RM722.22. Okey, ni nampak bilangannya berbeza kan bulan-bulan kena bayar? Nampak tak perbezaan dia? Kenapa? Lagi lama kita bayar tempohnya walau persennya rendah tapi 16. Faedah kita bayar banyak. Tapi bulan-bulan kita kena bayar sikit. Tapi ni faedahnya sikit. Tapi bulan-bulannya kita bayar banyak. Sebab apa? Sebab kita terikat dengan tempohnya. Tempohnya berbeza, dia mainkan peranan. Jadi kesimpulannya apa? Encik Vincent harus memilih bank A. Kerana bank A mengenakan faedah yang lebih rendah. Satu faedah lah, kita boleh tengok faedah yang lebih rendah berbanding dengan bank B. Namun, tempoh bayaran yang berlainan menyebabkan amount faedah yang dibayar adalah berbeza. Oleh itu, Encik Vincent boleh juga memilih bank B. Dia fleksibel. Okey, kalau jangka hayat dia, contoh untuk situasi ni, sebenarnya, dia boleh pilih bank A, dia boleh pilih bank B. Kalau kata dia nak tempohnya sekejap. Dalam tempoh 6 tahun je settle bayar kereta. So bulan-bulannya tinggilah. Tapi kalau dia nak bayar sikit dalam tempoh yang lama,
dia boleh pilih bank A. Sebab tu ada jawapan, kesimpulannya ada yang pilih Encik Bensin boleh pilih bank A sebab faedahnya rendah dan boleh juga pilih bank B sebab amount faedah dia berbeza. Maksudnya fleksibel. Okey? Tapi biasa dalam soalan tak adalah macam ni. Dia tak ada confuse kan. Mungkin bilangan tahunnya sama. Okey? Itu saja dari cikgu. Faham tak apa yang cikgu sampaikan? Okay, kalau tak faham boleh tengok 2-3 kali. Kalau masih tak faham juga video ni dah tengok 2-3-4 kali, 10 kali. Tak faham boleh tanya dekat ruangan komen cikgu ataupun boleh personal tanya WhatsApp atau Google. Okey, itu saja daripada cikgu. Habis bab 3 akhirnya. Topik matematik pengguna ni. So, next video cikgu akan terangkan dengan topik pembelajaran yang baru. Okey, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Cikgu punya video ni. Walaupun cikgu guna buku teks, cikgu harap yang mendengar cikgu punya video ni fahamlah. Okey? InsyaAllah nanti next video cikgu akan cuba buat latihan lah yang berkaitan dengan bab 3 ni. Okey? Itu saja daripada cikgu. Moga video ini memberi manfaat kepada anda. Segala kekurangan sepanjang video ini anda dengar, cikgu minta maaf lah. Kot ada sound check yang tak menarik, ada bunyi suara-suara krik-krik-krik ke kan. Okay, cikgu minta maaf. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.